Yang berbahagia, Encik Wesley Amis anak Nyalu yang Dipertua PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, yang berusaha Puan Lau Si Ying, Pengetua SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Encik Louis anak Pasu, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Encik Chiu Sun Si, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Encik Ibrahim bin Jaha, Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Cik Kong Taite, Penolong Kanan Tingkatan 6, Guru Kanan Mata Pelajaran Ahli Jawatan Kuasa PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Mesyuarat Agong PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu tahun 2022, para guru, ibu bapa seterusnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Cemerlang. Saya, Evian Sonia Anak Judo, selaku pengacara majlis mengucapkan selamat datang ke Mesyuarat Agong PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu bagi tahun 2022. Kapur gambe dalam puan menggobek sirih tepi serambi. Selamat datang hadirin dan taulan sembah sempurna majlis kami. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan berkat rahmat dan keizinannya, dapat juga kita berkumpul di pesada perpaduan ini untuk menjayakan Mesyuarat Agong PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar nombor 1 Sibu bagi tahun 2022. Sengkalong perhargaan dan terima kasih kepada ibu bapa dan guru yang sudi hadir dalam majlis norma baharu ini. Mesyuarat PIBG ini tidak lain tidak bukan menjadi medan pertemuan dan percambahan idea, maklum balas dan pandangan bagi meningkatkan segala macam bentuk kemajuan untuk sekolah ini menjadi lebih keterhadapan di masa akan datang. Gosok tembaga sampai berkilat, nampak cahaya semakin hebat. Majlis kita semoga diberkat bersulam dengan rahim dan rahmat. Sebagai pembuka tirai atur acara, majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Amirul Faris bin Razali untuk memimpin bacaan doa sebagai permintaan hajat dan restu agar majlis kita diberkati hendaknya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam serta junjungan besar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, berkatilah dan rahmatilah Mesyuarat Agong Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar nombor 1 Sibu. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha mendaulatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami merealisasikan visi dan misi sekolah yang kami cintai ini. Teguhkanlah muafakat dan eratkanlah silaturahim sepanjang kami bermesyuarat. Hindarilah kami daripada api permusuhan, dendam kesumat, pertelingkahan, pendapat dan anasir-anasir negatif yang merosakkan perpaduan kami. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'al darajat. Berkatilah usaha-usaha kami di dalam menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang, disegani dan dihormati, yang melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Perbaikilah segala kesilapan dan kelemahan serta tunjukilah kami ke jalan yang kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Ya Fattah, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan di dalam mengurus dan mentadbir persatuan ini. Hiasilah kami dengan sifat mahmudah dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan perelokkanlah diri kami dengan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amirul Faris. Semoga bacaan doa sebentar tadi memberikan kelancaran dan keberkatan kepada majlis kita pada hari ini.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kalau hendak ke Pekan Dengkil, belikan saya kain belacu. Silakan tuan segera tampil menyampaikan sesuatu bingkisan di kalbu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Wisli Amis anak Nyalu yang di-Pertua PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam sejahtera dan salam satu keluarga Malaysia. Yang berusaha, Cikgu Lau Siying, Pengetua SMK Bandar Sibu nombor 1. Yang dihormati, Cikgu Louis Anak Pasu, Penolong Kanan Pentadbiran. Cikgu Chiu Sun Si, Penolong Kanan Haliwang Murid. Cikgu Ibrahim bin Jahar, Penolong Kanan Co-Curriculum. Setiausaha Kehormat Persatuan, Penolong Kanan Tingkatan 6, Ketua-Ketua Bidang, guru-guru tingkatan, guru-guru dan staf sokongan, barisan Exco PIBG, ketua-ketua masyarakat serta semua ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Terlebih dahulu, di kesempatan ini saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah berjaya mengambil inisiatif untuk mengadakan mesyuarat tahunan PIBG bagi sesi 2022-2023 secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, masa terus berlalu tanpa kita sedari. Selama hampir 2 tahun kita tidak dapat mengadakan mesyuarat tahunan PIBG secara bersemuka. Walaupun begitu, banyak kecemerlangan dan kejayaan yang telah pihak sekolah cipta sama ada dalam bidang akademik, bidang co-curriculum maupun secara tidak langsung juga dalam bidang pengurusan hal-ehwal murid. Kejayaan dan kecemerlangan ini menggambarkan kejayaan usaha guru-guru dan seluruh kaki tangan di sekolah kita yang tidak pernah berasa putus asa dalam mendidik, membentuk berlandaskan budaya pendidikan yang berkualiti dan cemerlang. Bagi mewakili seluruh ahli Persatuan SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, saya dengan rasa bangga merakamkan tahniah kepada semua warga pendidik dan kaki tangan sokongan kerana telah mampu mengharungi sesi persekolahan sesi 2021-2022 yang penuh mencabar. Sesi pembelajaran dan pengajaran secara PDPR telah diteruskan dengan jayanya. Kesungguhan ini juga telah diusahakan dengan sesi bersemuka bagi kelas-kelas peperiksaan. Sebagai ibu bapa, kita juga sentiasa melihat perkembangan ini dari masa ke masa. Tahniah warga pendidik SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu di bawah kepimpinan pentadbir sekolah yang berwibawa kerana telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, berdedikasi dan amanah dalam mendidik anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan sabas dan terima kasih kepada semua ibu bapa maupun penjaga murid kerana telah bersama-sama pihak sekolah dalam mengharungi cabaran ini dan seterusnya mampu membentuk anak-anak demi kecemerlangan dalam pendidikan untuk bekalan pada masa hadapan. Ini kerana para ibu bapa sangat memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam sama-sama membantu pihak sekolah memberikan pendidikan secara tidak formal di rumah dengan sempurna. Sebagai ibu bapa, kita tidak seharusnya meletakkan tanggungjawab kepada guru semata-mata. Akan tetapi harus mengambil bahagian dan berganding bahu dalam membentuk sasiah anak-anak dalam keluarga kita sendiri sepanjang masa apabila mereka berada di rumah pada setiap hari, hujung minggu dan pada masa cuti persekolahan. Ini bagi mengelakkan mereka leka dengan situasi semasa yang penuh dengan cabaran minda, personaliti dan cara pergaulan yang boleh mengundang kepada perubahan negatif yang sepatutnya mereka menjadi seorang pelajar sekolah pada usia tersebut. Marilah kita sebagai ibu bapa memberikan sedikit ruang dan peluang untuk bersama anak-anak supaya mereka tidak terasa terasing, yang semestinya mereka juga inginkan perhatian, kebahagiaan,
kesenangan hidup seperti pelajar-pelajar yang lain yang lebih berjaya dan mampu menyediakan diri mereka dalam menimba ilmu. Sebenarnya dengan ucapan saya pada kali ini, marilah kita menggunakan pendekatan secara toleransi jika timbul sebarang masalah atau salah faham sesama kita. Kita jadikan diri kita, guru-guru dan masyarakat setempat sebagai satu komuniti yang paling lengkap, melengkapi antara satu sama lain. Masalah disiplin dan tingkah laku anak-anak perlu kita tangani bersama. Masalah ponteng sekolah, yakni tidak hadir ke sekolah mesti diambil tindakan segera. Sebagai ibu bapa, janganlah kita biarkan anak-anak kita tidak hadir tanpa sebab yang munasabah. Saya merasakan para guru akan merasa bangga jika kita sebagai ibu bapa sentiasa mengambil berat dengan disiplin anak-anak kita di sekolah. Kita perlu sedar, kecemerlangan seseorang pelajar ini amat bergantung kepada disiplin mereka yang tinggi dalam menuntut ilmu. Mereka mesti berdisiplin dengan peraturan agama masing-masing. Mereka juga mesti berdisiplin dengan peraturan sekolah. Hal demikian, kita perlu mendampingi dan selalu bertanya kabar dengan guru tentang anak-anak kita. Jangan ambil tindakan melulu berdasarkan maklumat daripada anak-anak kita semata-mata tanpa usul periksa terlebih dahulu. Mungkin sikap mereka di rumah tidak sama dengan sikap mereka ketika di sekolah. Sewajarnya kita saling memberi kerjasama kepada guru-guru dan pihak sekolah apanya. Kita juga harus mengelakkan sikap menuding jari sesama kita, tetapi patut mengambil jalan penyelesaian secara bersama untuk kebaikan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, PIBG merupakan sebuah medium yang sangat berkesan dalam mengeratkan lagi hubungan antara pihak sekolah dengan komuniti. Justru PIBG sewajarnya bergerak seiring dengan perkembangan sekolah dan menjadi penyumbang kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Kita juga sentiasa memikirkan kebajikan pelajar. PIBG juga telah banyak menyumbang kewangan dalam membantu menjayakan aktiviti dan juga prasarana sekolah. Sepanjang tempoh menerajui PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, saya dan AJK PIBG sentiasa menyokong usaha sekolah untuk meningkatkan prestasi kecemerlangan pelajar, walaupun PIBG kadangkala mengalami kesukaran dari segi kewangan. Sumbangan yang PIBG berikan dalam menjayakan semua aktiviti ini adalah sebahagian besarnya daripada hasil sumbangan yang kita sumbangkan dalam tabung PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Untuk itu, maka saya menyeru kepada para ibu bapa agar tidak mengambil mudah atau mengambil lewa dalam membuat sumbangan kewangan ke dalam dana PIBG. Ini supaya kewangan PIBG bertambah dan kukuh untuk kita sama-sama terus merancang aktiviti yang menyumbang kepada kecemerlangan anak-anak kita juga. Dana kewangan PIBG sememangnya tidak mempunyai sumber lain kecuali melalui sumbangan daripada pihak tuan-puan. Di kesempatan ini, saya sebagai yang Dipertua PIBG juga merayu kepada semua ahli PIBG, bekas-bekas pelajar, ketua-ketua masyarakat, persatuan-persatuan, syarikat-syarikat swasta dan juga wakil rakyat untuk tampil membantu PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu dalam menyumbang dari segi kepakaran, tenaga, prasarana, bilik pembelajaran dan sebagainya. Kita percaya sumbangan ikhlas tuan-puan serta wakil rakyat sesungguhnya memberikan impak besar kepada keselesaan pelajar-pelajar serta seluruh warga institusi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, sebelum saya menutup ucapan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya kepada guru dan ibu bapa atas kerjasama padu demi melihat kejayaan anak-anak. Sekali lagi, saya menyeru kepada semua ibu bapa agar sentiasa menyumbang dan memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak sekolah bagi memastikan SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu terus melakar kejayaan di peringkat yang tertinggi. Dengan ini, saya merasmikan mesyuarat tahunan PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu bagi sesi 2022-2023. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan yang cukup bermakna sebentar tadi.
Hadirin sekalian, daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Lau Si Ying, Pengetua SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agong PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu bagi tahun 2022. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada yang berusaha, yang di-Ketua PIBG, Encik Wesley Amis, penolong kanan pentadbiran Cikgu Louis Anak Pasu, penolong kanan Hawa Murid Cikgu Chiu Sung Si, penolong kanan co-curriculum Cikgu Ibrahim bin Jaha, penolong kanan tingkatan 6 Cikgu Kong Tai Te, ketua bidang, semua guru, semua AKP, para ibu bapa dan hadirin sekalian. Sekali lagi kita berkumpul secara maya untuk aktiviti Mesyuarat Agong tahunan PIBG 2022. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir bersama pada pagi ini. Mesyuarat Agong kali pertama telah diadakan pada bulan September tahun lepas. Sudah 2 tahun saya mengemudi sekolah ini, namun kita masih belum berkesempatan bersuara muka, beramah mesra dengan semua ibu bapa di sekolah ini. Bagaimanapun, kehadiran ibu bapa dalam talian sudah menunjukkan komitmen yang tinggi bagi merealisasikan visi dan misi sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, co-curriculum dan sosial pelajar. Tidak dilupakan juga skalon penghargaan dan terima kasih kepada semua guru yang berhempas pulas dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjayakan Mesyuarat Agong kali ini. Dalam tahun 2021, walaupun pelajar yang hadir ke sekolah secara bersemuka bukan sepenuhnya, namun kecemerlangan dan kejayaan pelajar dalam bidang co-curriculum adalah tidak dapat dinafikan. Untuk makluman semua, pihak sekolah telah menerima anugerah co-curriculum cemerlang dalam Majlis Apresiasi Peringkat Daerah Anjuran Sektor Pembangunan Bakat Murid PPT Sibu. Kejayaan dan kecemerlangan ini menggambarkan usaha guru-guru yang tidak pernah putus asa dalam membimbing anak-anak murid. Dalam usaha kita untuk menjana kecemerlangan ini, PIBG sentiasa menyokong aktiviti sekolah. Pihak PIBG juga banyak memberi sumbangan dalam bentuk kewangan untuk berbagai aktiviti sekolah serta hadiah kecemerlangan untuk anak-anak yang berjaya. Kecemerlangan ini amat memerlukan komitmen ibu bapa. Penjajaran sukatam dibuat melalui berbagai kaedah dan teknik. Pengajaran atas talian dipelbagaikan seperti penggunaan aplikasi Google Meet, Telegram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain aplikasi. Dalam pada itu, sokongan dan pelibatan semua ibu bapa amat diperlukan dalam memastikan kejayaan pembelajaran anak-anak secara maya. Pihak sekolah amat bersyukur kerana majoriti ibu bapa memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk mengawasi anak-anak dalam pembelajaran di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,
Pihak sekolah mengeru supaya semua ibu bapa dapat memberi kerjasama yang erat kepada pihak sekolah supaya menghantar anak-anak ke sekolah mulai 4 hari bulan April 2022 untuk memastikan anak-anak dapat menerima pembelajaran sepenuhnya. Saya yakin jika kita sama-sama berganding bahu, pasti dapat menyentik semangat belajar dalam diri anak-anak. Tanpa kesepakatan dan kerjasama yang jitu, amat sukar bagi kita membantu anak murid berjaya secara holistik dan seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi. Sekali lagi, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan PIBG yang diterajui oleh Encik Wesley Amis yang banyak memberi sokongan baik dalam bentuk kewangan maupun idea. Tidak keterlaluan jika saya katakan barisan PIBG sekolah sesi 2021-2022 ini yang amat dedikasi dan komited dalam membantu sekolah mencapai hala tuju dan kecemerlangan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan tersebut sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sekarang tiba masanya kita dengarkan pembentangan laporan aktiviti tahunan PIBG bagi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Encik Judo Anak Yusof selaku Setiausaha PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Sejahtera, saya Setiausaha Kehormat Persatuan Ibu Bapa dan Guru Cikgu Judo Anak Yusof ingin melaporkan laporan aktiviti bagi tahun 2022 Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Yang hadirin maklum, pada tahun ini kita telah berdepan dengan banyak kekangan, terutamanya pandemik COVID-19. Jadi aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022, yang pertama ialah Hari Pendaftaran Pelajar Penggal 3 yang telah dijalankan dan juga mesyuarat Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru telah dijalankan pada 28 Januari 2022. Pada 10 Februari 2022, perayaan Tahun Baru Cina telah dilaksanakan dan telah dijalankan dengan jayanya. Pada 2 April 2022, Mesyuarat Agung PIBG. Pada 16 Mei, perancangan PIBG adalah untuk menjalankan sambutan Hari Guru. Pada Jun, perayaan Kongsi Raya dan juga Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru telah dirancang. Pada Julai, Sukan Tahunan Sekolah akan dilaksanakan. Pada Ogos, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Agung PIBG akan dilaksanakan. Pada September, Hari Gotong Royong Persatuan Ibu Bapa dan Guru akan dilaksanakan. Oktober, Hari Muafakat telah dicadangkan. Pada November, Majlis Restu Ilmu Pelajar yang akan menduduki peperiksaan telah dicadangkan. Dan pada Desember, Majlis Kecemerlangan Pelajar akan dicadangkan dan akan dilangsungkan sekiranya tiada kekangan yang besar berlaku. Kita telah melihat beberapa cadangan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun 2022 bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Diharap segala cadangan tersebut akan berjalan lancar seperti mana yang telah kita rancang. Sekian, saya Cikgu Judo Anak Yusof selaku Setiausaha Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Salam sejahtera. Saya sekali lagi Cikgu Judo Anak Yusof, Setiausaha Kehormat Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu.
tampil untuk membentangkan dan penerimaan minit mesyuarat yang lalu. Pada tanggal 22 September 2021, jam 2 petang, mesyuarat agung PIBG telah berlangsung. Okey. Marilah kita sama-sama melihat dan merujuk minit mesyuarat, iaitu 1.1 ucapan alu-aluan pengetua. Puan Pengetua mengucapkan salam sejahtera dan selamat petang kepada Yang Berbahagia Yang di-Pertua PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Encik Wesley Amis anak Nyalu, PK Pentadbiran Encik Louis anak Pasu, PK Hem, Cikgu Chiu Sonsi, PKKK, Cikgu Ibrahim bin Jaha, PK Tingkatan 6, Cikgu Kong Taite, Barisan Ketua Bidang Ahli-Ahli Jawatan Kuasa PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, guru-guru dan para ibu bapa yang disayangi sekalian. 1.2 Puan Pengetua merasa bersyukur kepada Tuhan kerana semua dapat berkumpul secara maya bersempena dengan mesyuarat agung PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu tahun 2021. Puan Pengetua juga berhasrat mesyuarat ini dapat dijalankan secara bersemuka kerana sejak beliau mula mengemudi SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, belum lagi berkesempatan bersua muka dan beramah mesra dengan para waris di sekolah ini. Namun pandemik COVID-19 menjadi kekangan bukan sahaja kepada kita, bahkan kepada masyarakat seluruh dunia. Pengetua juga menyeru bahawa kita perlu akur kepada prosedur operasi standard yang ditetapkan demi memastikan kita kembali ke dalam norma yang biasa. Walau bagaimanapun, sebagai pemimpin sekolah, beliau tetap akan melaksanakan tugas beliau dengan sebaik mungkin. Justru itu, menurut beliau, atas cadangan ibu bapa dan guru, pihak sekolah telah menambah baik beberapa prasarana di sekolah ini untuk keselesaan pembelajaran anak-anak di sekolah SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. 1.3 Puan Pengetua turut memahami kebimbangan ibu bapa terhadap keselamatan anak-anak apabila buka sekolah bulan Oktober nanti. Keselamatan guru-guru dan anak-anak sentiasa menjadi keutamaan pihak sekolah dengan memastikan semua SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dipatuhi. Puan Pengetua berasa yakin bahawa anak-anak akan hadir ke sekolah dalam keadaan yang selamat dengan adanya pematuhan SOP yang Puan Pengetua juga mengingati ibu bapa dan penjaga untuk memastikan anak-anak yang sihat dan tidak bergejala sahaja dihantar ke sekolah. 1.4 Puan Pengetua menyatakan bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah bukan sahaja bergantung kepada kehebatan seorang guru yang mengajar atau kepandaian pihak pentadbir mengurus sekolah, malah ia perlu seiring dengan komitmen ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak. Kita perlu sentiasa bekerjasama untuk mendidik anak-anak bersama. 1.5 Puan Pengetua juga menyebut bahawa dunia pendidikan pada hari ini mengalami banyak perubahan. Anak-anak sekarang hidup dalam zaman yang makin mencabar dan penuh dengan ketidaktentuan. Hal ini bermakna peluang pendidikan yang ada harus dimanfaatkan sepenuhnya supaya anak-anak cemerlang dalam peperiksaan dan berjaya melanjutkan pelajaran ke kolej atau universiti. Dengan itu, SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu telah menetapkan GPS 4.82 dalam SPM dan GNPK 2.96 dalam STPM pada tahun 2021. Kejayaan dan masa depan anak-anak menuntut kita untuk bekerjasama. 1.6 Puan Pengetua telah berkongsikan kejayaan pelajar-pelajar dalam bidang co-curriculum. Sehingga Jun 2021, banyak aktiviti telah berlangsung dan disertai oleh pelajar-pelajar kita. Antaranya ialah 18 pencapaian peringkat kebangsaan, 2 pencapaian peringkat negeri, melebihi 30 pencapaian peringkat daerah. Pihak sekolah akan terus berusaha untuk meningkatkan pencapaian pelajar ke tahap yang lebih cemerlang. Bukan sahaja dalam co-curriculum, bahkan juga keunggulan dari segi aktiviti
kurikulum di peringkat sekolah daerah dan peringkat yang lebih. 1.7 Puan Pengetua telah berkongsi hala tuju sekolah 5 tahun iaitu dari tahun 2021 hingga 2025. SMK Luar Bandar Sibu, hala tuju sekolah 5 tahun adalah seperti berikut. Tahun 2021 memperkasa kepimpinan memantapkan pengetahuan dan kemahiran kepimpinan dan pengurusan SLT dan MLT untuk membantu organisasi dalam melaksanakan transformasi. Tahun 2022 menggambling organisasi mencungkir potensi warga SMK Luar Bandar Sibu supaya bertanggungjawab untuk merangka tindakan positif untuk memastikan proses kemenjadian murid yang menyeluruh. Tahun 2023 meneraju modal insan mengutamakan kualiti tinggi dalam membentuk modal insan sekolah sebagai aset sekolah yang berharga. Pada tahun 2024 menjiwai transformasi, memudayakan dan menghayati transformasi organisasi dengan mengutamakan kemenjadian murid yang cemerlang. Tahun 2025 melestari kecemerlangan, melestari transformasi untuk menjadi modal insan yang produktif, berprestasi tinggi dan berdaya saing bertahap global. Beliau juga menyeru agar kita semua ke hala tuju yang sama. 1.8 Akhir kata, Puan Pengetua merakam jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir dalam majlis ini. Kehadiran para ibu bapa menggambarkan kesungguhan dan komitmen tinggi dalam meningkatkan kecemerlangan anak-anak pada masa hadapan. Okey, ucapan YDP PIBG 2.1. Encik Wesley Amis Anak Nyalu selaku Yang di-Pertua PIBG berterima kasih kepada ibu bapa dan staf atau guru atas kehadiran semua. 2.2 Beliau mengucapkan tahniah kepada semua staf dan guru bahawa pimpinan pengetua, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang dan ketua-ketua panitia yang juga melaksanakan tugas dengan baik sepanjang 2020 hingga 2021. Ramai pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas telah mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM dan STPM. 2.3 Beliau juga mengucapkan tahniah kepada semua ahli esko PIBG yang telah menggambling tenaga dan membantu pihak sekolah dalam masyarakat, terutamanya dalam grup Telegram PIBG sekolah. 2.4 Beliau juga berpesan kepada ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka menerima vaksin untuk keselamatan semua. 25 Beliau berharap agar ahli-ahli PIBG memilih barisan esko yang boleh membantu dan memberi sumbangan idea kepada persatuan. 3.0 membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung PIBG 2019. 3.1 merujuk pada perkara 12.5, Encik Louis Anak Pasu selaku Setiausaha Kehormat PIBG menegaskan bahawa pihak sekolah tidak membenarkan pelajar menunggang motosikal ke sekolah kecuali kalau mereka mempunyai lesen. 3.2 merujuk pada perkara 12.6, Encik Louis Anak Pasu selaku Setiausaha Kehormat PIBG menyatakan bahawa terdapat perubahan dari masa ke semasa tentang isu pembekalan makanan kepada murid-murid semasa program sekolah. 3.3 minit mesyuarat agung PIBG 2019 disahkan oleh Encik Andy Janang dan disokong oleh Encik Hari Krishnan, anak lelaki Supramaniam. 4.0 laporan tahunan oleh Setiausaha Kehormat, Encik Louis membentangkan aktiviti yang telah dijalankan ialah hari pendaftaran pelajar dan tahun 2020 dan 2021. 4.2 beliau menyatakan aktiviti yang tidak dapat dijalankan seperti hari penetapan target, hari pelaporan, hari sukan tahunan dan hari anugerah kecemerlangan adalah disebabkan oleh pandemik yang terjadi. 5.0 membentang dan mengesahkan laporan kewangan oleh Bendahari Kehormat. 6.0 taklimat PK1, Encik Louis menyatakan bahawa kehadiran atau penglibatan murid sepanjang sesi PDPR iaitu dari bulan Mei hingga sekarang adalah kurang memuaskan. Walau bagaimanapun, kehadiran pelajar kelas penilai peralihan KP adalah sangat baik. 6.2 beliau menyatakan kehadiran PDPR menurun setiap hari Jumaat pada setiap minggu.
6.3 kehadiran meningkat hanya apabila penilaian ataupun ujian dijalankan. Hal ini menunjukkan bahawa murid boleh menghadiri PDPR tetapi sikap mereka sendiri yang tidak mahu hadir selepas peperiksaan kembali menurun. Talimat PK1 61 Encik Louis menyatakan bahawa kehadiran dan pelibatan murid sepanjang sesi PDPR iaitu bulan Mei hingga kurang memuaskan. 62 beliau menyatakan kehadiran PDPR menurun setiap hari Jumaat. 63 kehadiran meningkat apabila peperiksaan. Hal ini menunjukkan murid boleh hadir PDPR tetapi sikap mereka sendiri yang tidak mahu hadir selepas ujian. 6.4 banyak usaha yang telah dilakukan oleh guru-guru untuk menarik minat melalui PDPR. 65 kehadiran murid menengah rendah menunjukkan sedikit peningkatan pada bulan Ogos. Kehadiran murid pada bulan September iaitu selepas ujian penilaian kembali menurun. Kesan daripada ketidakhadiran PDPR ialah keputusan ujian merosot. 66 banyak faktor lain yang menyebabkan mempengaruhi keputusan penilaian selain pada minat pelajar untuk mengikuti PDPR seperti pencapaian internet ada juga murid yang tinggal jauh di pendalaman dan tidak dapat dihubungi. 6.7 sesi pembelajaran tidak bersemuka PDPR memberi kesan yang besar kepada murid-murid. Bilangan murid yang gagal semua mata pelajaran terlalu ramai walaupun pelbagai usaha dilakukan oleh semua pihak termasuk guru dan ibu bapa. 68 murid-murid yang ketinggalan perlu berusaha dengan lebih banyak apabila sesi persekolahan secara bersemuka bermula. 6.9 murid tingkatan 4 dan 5 perlu memberi lebih perhatian kepada dua mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah untuk melayakkan mereka memperoleh CJ SPM. Memandangkan masih ramai murid yang gagal dalam kedua mata pelajaran ini, semua pihak terutama ibu bapa perlu membantu dan memberi lebih perhatian untuk meningkatkan pencapaian akademik murid-murid agar mereka layak mendapat CJ SPM. 6.10 beliau berharap murid-murid akan belajar dengan lebih bersungguh-sungguh apabila sesi bersemuka bermula 4 Oktober nanti. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak hadir ke sekolah apabila sesi bersemuka bermula. 6.11 berdasarkan pencapaian murid dalam penilaian 1 dan penilaian 2, pihak sekolah telah membuat analisis dan menetapkan sasaran untuk peperiksaan SPM 2021. Pihak sekolah berharap keputusan peperiksaan yang sebenar melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran grade purata sekolah ialah 4.82. Beliau menyarankan semua pihak supaya berusaha untuk mencapai grade purata sekolah. Talimat PKM 71 Encik Chiu Sonsi, penolong kanan hal ehwal murid memaklumkan jumlah keseluruhan murid dan kelas yang ada di sekolah iaitu 1,175 orang dan sebanyak 44 buah kelas dari peralihan hingga tingkatan 6 atas. Manakala jumlah murid yang menetap di asrama adalah seramai 533 orang. 7.2 pemberian wang bantuan awal persekolahan BAP sebanyak 100 dan kumpulan wang amanah pelajar miskin KUAM sebanyak 150 kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 telah berjaya diagihkan pada 2 dan 12 Oktober 2021. 7.3 program vaksinasi untuk murid berumur 16 dan 17 tahun telah berjaya dijalankan di pusat pemberian vaksin Dewan Serbaguna Sibujaya pada 10 September 2021. Untuk dos pertama vaksin Pfizer, Encik Chiu memberitahu bahawa 349 orang daripada 403 orang murid yang layak telah divaksin pada hari tersebut. 7.4 Encik Chiu juga melaporkan tentang kerja-kerja pembaikan dan pemulihan yang dilakukan di sekolah iaitu projek mengalihkan amari uzur dan rosak di belakang 30 lebih bilik darjah dan projek pembaik pemulihan kemudahan di 4 blok asrama yang dikendalikan oleh penyelia asrama, staf sokongan sekolah dan pekerja-pekerja sekolah. Talimat PKKK 8.1 aktiviti co-curriculum adalah sebahagian daripada aktiviti sekolah yang boleh dijalankan di dalam bilik darjah atau luar bilik darjah mengikut kesesuaian aktiviti. 8.2 kegiatan co-curriculum merangkumi 3 aktiviti utama iaitu kelab dan persatuan, sukan dan permainan serta unit beruniform. 8.3 pelaksanaan co-curriculum
di sekolah adalah wajib, di mana kegagalan untuk melakukan aktiviti kokurikulum adalah satu kesalahan. Boleh didenda RM5,000 atau penjara selama tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali. 84 kelab-kelab yang dijalankan di sekolah termasuklah pendidikan Islam, ISCF, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, sejarah, geografi, sains dan matematik, seni visual, reka bentuk dan teknologi, pendidikan jasmani, SPBT, perpustakaan dan pusat sumber pencegahan jenayah, doktor muda, SLAD, SLAD, pembimbing rakan sebaya alam sekitar, muzik dan kebudayaan dan rukun negara. 85 unit beruniform terdiri daripada kadet remaja sekolah, pengakap, pandu puteri, bolan sabit merah Malaysia, kadet polis, kadet bomba dan penyelamat, kadet konvensional dan kadet PKBM darat. 86 sukan dan permainan ialah olahraga, bola sepak, sepak takraw, hoki, softball, badminton, bola jaring, bola sepak, bola baling dan senam robik. 87 bilangan perjumpaan untuk setiap ahli hendaklah sekurang-kurangnya 12 kali sebelum setahun. Tetapi tahun ini hanya dijalankan 6 kali perjumpaan disebabkan oleh pandemik yang melanda kita. Setiap pelibatan murid perlu dinilai dan direkod tentang perkembangan dan pencapaian. 89, 80-10, 80-11, anugerah khas boleh diperolehi daripada agensi kerajaan dan kelab serta persatuan. 80-12, 80-13, 80-14, 80-15, dasar satu murid satu sukan tetap dijalankan walau pada waktu pandemik. 80-16 penyertaan sekolah adalah seperti berikut. Deklamasi sajak bahasa Cina, keputusan peringkat daerah, penulisan BM, tempat ke-6 peringkat negeri, pertandingan syair peringkat negeri, keputusan belum diumumkan, Matematik Championship 15 orang menyertai. 8.17 aktiviti perkemahan untuk unit beruniform dan pertandingan kawat kaki akan dijalankan semasa sekolah bersemuka nanti. 8.18 terdapat beberapa aktiviti lain yang dilakukan pada peringkat sekolah seperti sukan olahraga merentah desa, sukan tara, permainan antara kelas, pertandingan permainan di bilik-bilik asrama. Terlimat PK36 91 Encik Kong Taiti mengucapkan selamat petang kepada semua yang hadir. Beliau memaklumkan keputusan STPM bagi tahun 2020 iaitu GPS 2.51 manakala peratus kelulusan 98%. 93 berikut merupakan rumusan prestasi lepasan STPM bagi tahun 2020. Tahun 2020 bilangan pelajar 50 orang, GPS 2.52, kelulusan 98%. PJNK 3.5 hingga 4 seorang, 3.0 hingga 3.49 12 orang, 2.5 hingga 2.99 15 orang, 2.0 hingga 2.49 14 orang, PNGK di bawah 2.0 7 orang, layak memohon IPTA 35 orang, mendapat IPT S 17 orang. 94 beliau juga memaklumkan bahawa pelajar cemerlang bagi STPM ialah Lunca Anak Minah dengan PNGK 350 iaitu mendapat grade 2A tolak dan 2B+. 95 beliau juga memaparkan senarai 17 orang murid yang mendapat tempat di IPTA dan IPTS. Pelajar yang disenaraikan. Yang pertama, Lunca Anak Minah di Unimas, Patrick Usit Anak Bana di UiTM, Christina Flora Anak David Unimas, Lovena Natasha Anak Bandat Unimas, Aurelia Bridget Anak Medan UMS, Scholastica Sri Anak Kadir UMT, Sophia Singa Anak Kiai Unimas, Chelsea Elias Anak Singgunggang UMT, Juana Elanodunggang UPSI, Andrew Ajay Anak Payung UiTM, Brandon Anak Terran Ricky Unimas, Caroline Sinda Anak Sumping UiTM, Gloria Pina Anak Empati UMT, Sarah Magdalena Anak Imal UiTM, Corina Anak Janin Unimas, James Pengiran Anak Nyawin Uni Razak, Misha Windy Anak
Gundi Yuni Razak. 96 seterusnya Encik Kong Taite memaklumkan keputusan STPM semester 1 bagi kohort. Ini ialah GPS 1.59 dengan peratus kelulusan 90.9%. Beliau juga turut memaparkan pertandingan bagi keputusan GPS semester pembandingan bagi keputusan GPS semester 1 bagi tahun yang lepas. 98, 99, 9.10 beliau juga memaklumkan bahawa kelas menuju mercu akan dilaksanakan bermula dari 20 September 2021 hingga 6 Disember 2021. Kelas ini akan diadakan bermula dari pukul 2 petang hingga 3 petang pada setiap hari Isnin sehingga Khamis. 9.11 beliau juga memaklumkan pindahan tarikh peperiksaan bagi semester 2 iaitu tarikh peperiksaan yang baru adalah pada 25 hingga 28 Oktober 2021. Berikut merupakan tarikh-tarikh peperiksaan MUIT. Tarikh ujian lisan speaking 8, 9, 10, 15, 16 dan 17 November 2021. Sesi 3 17, 19, 20, 24, 25, 26 Januari 2022. Tarikh ujian bertulis reading, writing dan listening 23 Oktober 2021 dan sesi yang ketiga 15 Januari 2022. 9.13 Encik Kong Taite memaklumkan bahawa tarikh pembukaan sekolah bagi murid tingkatan 6 semester 2 pada 4 Oktober 2021. Semua murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran manakala murid tingkatan 6 rendah pula masih menunggu pengumuman lanjut dari pihak JPN. 94 Cik Kong Taite juga memberitahu bahawa unit tingkatan 6 telah membeli rak buku bernilai RM500 dan mengucapkan terima kasih kepada pihak PIBG atas sumbangan kewangan tersebut. 11.0 simbolik penyerahan sijil penghargaan kepada YDP PIBG. 12.0 pembubaran AJK PIBG sesi 2019 dan 2020. 12.1 pengenalan AJK PIBG baru sesi 2021-2022 oleh Setiausaha PIBG. 13.1 pembentangan usul dan soal jawab oleh YDP. Ada ibu bapa mencadangkan pertukaran papan hitam di kelas kepada papan putih. Okey, itu saja minit mesyuarat kita kali ini. Minit mesyuarat berikut telah disediakan oleh Tan Si Siu, Wilma Ngian anak Belalang, Winnie anak Antau, Ngayun anak Muntigrai, Nur Zanaziah binti Muhammad Nur, Su Kui Mui, Michelle anak Halbert, Ling Sin Chung, Teh Hi Hung, disemak oleh Louis anak Pasu dan yang di-Pertua PIBG Wisri Amis anak Nyalu. Sekian, terima kasih. Saya Thomas Majid Anak Mujah mencadangkan agar minit mesyuarat agung tahunan PIBG SMK Lower Bandar nombor 1000 diterima. Saya Amin Adai menyokong agar minit mesyuarat agung PIBG 2021 diterima. Terima kasih diucapkan kepada Encik Judo atas pembentangan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan saksikan pembentangan laporan kewangan tahun 2022 oleh Puan Tan Si Siu. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada YDP PIBG iaitu Encik Wisli Amis anak Nyalu, Puan Pengetua, Puan Lau Seying, semua PK, semua guru dan para ibu bapa. Hari ini saya akan membentangkan penyata tahunan PIBG bagi 2021. Terlebih dahulu kita tengok pendapatan PIBG, iaitu kita mendapat sumbangan daripada para ibu bapa iaitu RM9,300
RM360. Sumbangan daripada para guru iaitu RM900. Sumbangan daripada YB Anwar iaitu RM430 dan lain-lain pendapatan iaitu RM3,009. Jadi jumlah pendapatan kita ialah RM13,699. Manakala bagi perbelanjaan pula ialah kita ada perbelanjaan aktiviti PIBG iaitu RM2,544. Sumbangan wang untuk kebajikan pelajar atau guru RM400. Sumbangan wang untuk aktiviti kurikulum iaitu RM1,020 dan lain-lain perbelanjaan iaitu RM11,563.03. Jadi jumlah perbelanjaan ialah RM15,527.03. Jadi kita mengalami kekurangan pendapatan kerana perbelanjaan lebih daripada sumber pendapatan kita iaitu RM1,828.03. Jadi jumlah pendapatan yang ada sekarang ialah RM68,472.84. Ini ialah penyata tahunan bagi 2021. Sekarang kita tengok kepada ringkasan perakaunan bagi bulan Januari hingga 28 Mac 2022 iaitu tahun ini. Kita tengok pendapatan ialah kita menerima sumbangan PIBG daripada para ibu bapa iaitu RM8,010. Lepas tu perbelanjaan kita ialah kita ada membeli projektor untuk tingkatan 6 iaitu RM1,779. Perbelanjaan bagi aktiviti PIBG RM133. Bayaran perkhidmatan Red One Propeng iaitu RM123.12. Perbelanjaan program untuk penjanaan jadual waktu RM2,190. Charge perkhidmatan chat 50 sen. Sumbangan wang kebajikan atas kematian bapa murid iaitu RM100. Pemberian pendrive untuk ujian mendengar SPM 2022 RM225. Cetak penyata bank bagi bulan Januari dan bulan Februari iaitu RM1. Pembaikan kelas RM2,357.60. Tambah dengan baki kita. Jadi jumlah perbelanjaan dan jumlah pendapatan selepas ditolak ialah RM69,575.12. Setakat ini pembentangan laporan kewangan bagi PIBG. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Tan Sisyo atas pembentangan itu sebentar tadi. Seterusnya, diminta dan dimohon seorang ibu bapa ataupun guru mencadangkan agar laporan kewangan PIBG bagi tahun 2022 ini disahkan dan seterusnya diminta juga seorang untuk mengesahkan laporan tersebut. Saya Romzi bin Ana mencadangkan laporan keuangan PIBG diterima. Saya Abdul Hakim bin Ramli menyokong laporan keuangan PIBG diterima. Terima kasih diucapkan kepada pihak pencadang
dan pihak penyokong atas cadangan serta pengesahan sebentar tadi. Seterusnya, kita saksikan pembentangan laporan unit kurikulum bagi tahun 2022 oleh penolong kanan pentadbiran SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Encik Louis Anak Pasu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang berbahagia pengurusi PIBG SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Encik Wesley Amis Anak Nyalu, yang dihormati Pengetua SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Madam Lau Si Yeng, penolong kanan HEM, Cikgu Chiu Sun Si, penolong kanan KK, Cikgu Ibrahim Jahal, penolong kanan tingkatan 6, Cikgu Kong Tai Te, Ibu-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi seterusnya saya ingin menyampaikan terlimat aktiviti kurikulum bagi sesi 2021-2022. Paparan yang tuan-puan lihat sekarang ialah aktiviti penitia Bahasa Melayu bagi tahun 2021. Yang pertama, pada 1 Julai hingga 31 Julai 2021, aktiviti bulan bahasa pertandingan menulis esei semua pelajar tingkatan 1 hingga 5. 1 Julai hingga 31 Julai juga, aktiviti bulan bahasa pertandingan permainan bahasa semua pelajar tingkatan 1 hingga 5. Begitu juga dengan aktiviti pertandingan peribahasa semua pelajar tingkatan 1 hingga 5 pada 6 Disember 2021. Pengedaran hadiah Hiasan Sarawak kepada pelajar tingkatan 5 yang mencapai sasaran dalam peperiksaan BMA2. Semua pelajar tingkatan 5 yang mencapai sasaran pada 17 Mei 2021 hingga Mac 2022, kelas intervensi SPM yang disponsor oleh Hiasan Sarawak melibatkan 209 orang pelajar tingkatan 5, dan pada 26 dan 27 bulan 1 2022 bengkel ujian bertutur BM SPM melibatkan 209 orang calon. Ini adalah gambar bengkel ujian bertutur SPM yang dianjurkan oleh panitia dan bidang bahasa. Jadi sebenarnya banyak lagi gambar-gambar aktiviti BM yang kita tidak dapat tunjukkan di sinilah. Seterusnya kita lihat kepada aktiviti penitia bahasa Inggeris. Pada Mei 2021 hingga Disember 2021, aktiviti yang dijalankan ialah An Hour with English Remedial Workshop Practice Make Perfect melibatkan semua pelajar tingkatan 5. Mei 2021 hingga Disember 2021. Aktiviti adalah Write It Right, program CHIS, semua pelajar tingkatan 5. Begitu juga dengan Mei 2021 hingga Disember 2021. Speak It Right, I Think and Speak Up, semua pelajar tingkatan 5 pada April 2021 hingga November 2021. Drop Everything and Read, Nilam Reading Program, melibatkan semua pelajar tingkatan 1 hingga 5. Januari 2021 hingga Januari 2022. World News, Newspaper Cutting, semua pelajar tingkatan 1 hingga 5. Januari 2021 hingga Januari 2022. National Geographic Poster Creation, melibatkan semua pelajar. Jun 2021 hingga Julai 2021. English Language Month, semua pelajar juga, iaitu tingkatan 1 hingga 6. Dan April 2021 hingga Disember 2021. Postcard United Outreach Program, melibatkan semua pelajar tingkatan 1 hingga 5. Apa yang tuan-puan lihat di sini adalah sebahagian daripada gambar aktiviti penitia bahasa Inggeris. Seterusnya kita lihat kepada aktiviti penitia sejarah. Pada 2 Ogos hingga 6 Ogos 2021, aktiviti bulan kemanusiaan iaitu pertandingan kuis kenegaraan melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga 3. Pada 1 Ogos hingga 31 Ogos 2021, pertandingan melukis potret Perdana Menteri, semua pelajar sejarah tingkatan 4 dan 5. Manakala pada 6 Disember 2021, pengedaran hadiah Hiasan Sarawak kepada pelajar tingkatan 5 yang mencapai sasaran dalam peperiksaan sejarah AR2.
semua pelajar tingkatan 5 yang mencapai sasaran dalam peperiksaan sejarah RA2 pada 17 Mei hingga Mac 2022, kelas intervensi SPM Yayasan Sarawak melibatkan 209 orang pelajar tingkatan 5. Pada 13 Disember 2021 hingga 2 Januari 2022, pelajar diminta membuat tugasan soalan jektif dan struktur menggunakan kertas model SPM masa cuti, kemudian hantar dan disemak oleh guru. Pelajar kelas 5 KK, 5C dan 5E. Manakala pada 3 Januari hingga 7 Januari 2022, kelas intervensi SPM 2021 secara PDPR melibatkan 209 pelajar tingkatan 5. 13 Disember 2021 hingga 2 Januari 2022, pelajar diminta membuat tugasan soalan objektif dan struktur menggunakan kertas model SPM semasa cuti, kemudian hantar dan disemak oleh guru. Ini melibatkan pelajar kelas 5 KK, 5C dan 5E. Ini adalah contoh gambar-gambar aktiviti PTFTR sejarah. Apa yang kita lihat di sini adalah gambar mengedar hadiah Yayasan Sarawak kepada pelajar tingkatan 5 yang mencapai sasaran. Dan apa yang kita lihat di sebelah kanan adalah kelas intervensi SPM yang disponsor oleh Yayasan Sarawak. Sekarang kita lihat kepada aktiviti penelitian matematik bagi sesi 2021 mulai April hingga Oktober 2021. Ada program Sinar Matematik melibatkan semua pelajar. Pada 8 Mei 2021, the 4th Benedict Koch Malaysian School Mathematics Championship, semua kelas KRK. Pada Mei 2021 hingga Februari 2022, program peningkatan akademik SPM melibatkan semua calon SPM. 2 Julai 2021, Made Kangaroo Competition peringkat kebangsaan murid 2 KRK dan 4 KRK. Pada 14 September 2021, webinar matematik SPM JPN semua calon SPM. 14 Disember 2021, pertandingan Olimpiad Matematik Gagasan Peringkat Negeri Sarawak semua kelas KRK. Dan 18 Januari 2022, program kecemerlangan SPM semua calon SPM. Januari hingga Februari 2022, kelas intervensi SPM semua calon SPM. Apa yang kita lihat di sini adalah ini adalah sebahagian aktiviti penelitian matematik. Ini adalah papan notis yang disediakan oleh penelitian matematik, webinar kecemerlangan SPM, bengkel KSSM dan ceramah kecemerlangan matematik oleh guru cemerlang. Sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang seperti yang saya jelaskan tadi, cuma kita tidak dapat paparkan gambar-gambarnya di sinilah. Seterusnya ialah aktiviti penelitian sains. Yang pertama pada 17 Mei hingga Mac 2022, kelas intervensi SPM Yayasan Sarawak melibatkan 155 orang pelajar. Manakala pada sepanjang tahun 2021, program pembudayaan amali sains melibatkan semua pelajar tingkatan 1 hingga 5, Januari hingga Februari 2022. Program Catch-up Plan semua pelajar sains tingkatan 1 hingga 5. Sepanjang tahun, program PK Sains melibatkan pelajar tingkatan 4 dan 5. Pada 11 bulan 3 2022, penjutaan akhir SPM melibatkan pelajar SPM 2021. Apa yang tuan-tuan lihat di sini adalah sebahagian daripada aktiviti penelitian sains, iaitu bengkel, PLC dan pelaksanaan pembudayaan amali sains. Sekarang kita lihat kepada aktiviti pendidikan moral. Yang pertama pada Mac 2021 hingga Februari 2022, program rakam prihatin yang melibatkan tingkatan 5C, D, E, F dan G.
pada Mac 2021 hingga Februari 2022, program Super Skill SPM melibatkan kelas 5KK, 5A, 5B. Yang ketiga, pada Mac 2021 hingga Februari 2022, program Open Your Book melibatkan semua pelajar tingkatan 5. Yang keempat, Julai 2021 hingga peperiksaan SPM, latih 2B soalan latihan struktur dan esei melibatkan semua pelajar tingkatan 5. Dan kelima, pada 1 Ogos hingga 17 September 2021, bulan kemanusiaan pertandingan 3A, semua pelajar tingkatan 1 hingga 5. Oktober hingga Disember 2021, program motivasi pelajar tingkatan 5, semua pelajar tingkatan 5. Ini adalah sebahagian gambar aktiviti pendidikan moral, iaitu program Open Your Book, program rakam prihatin. Ini pun juga program Open Your Book dan latih 2B soalan latihan struktur. Baik, ini adalah gambar kelas pejutan SPM 2021 yang diadakan sebelum SPM dan selang hari SPM. Manakala ini adalah kelas intervensi SPM diadakan pada 1 hingga 1.45 petang dari hari Isnin hingga hari Khamis. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya bentangkan tadi adalah sebahagian daripada aktiviti kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah kita. Kita berharap dan kita berdoa semoga pelajar kita memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM yang baru saja dilaksanakan pada minggu lepas. Kembali kepada pengurusi majlis, itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Louis atas pembentangan itu sebentar tadi. Seterusnya, kita saksikan pembentangan laporan unit HEM bagi tahun 2022 oleh penolong kanan hal ehwal murid SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Encik Chiu Sun Si. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Yang di-Pertua PIBG Sekolah Encik Wesley Amis Anak Nyaru, Pengetua SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Puan Lo Sie Yen, Penolong-penolong kanan SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, para ibu bapa yang saya hormati sekalian, dan juga para guru dan staf sekolah yang saya kasihi sekalian. Hari ini, saya, Cikgu Chiu Sun Si, selaku penolong kanan hal ehwal murid SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, ingin membentangkan laporan ringkas tentang bahagian hal ehwal murid SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Seterusnya, ingin saya membentangkan tentang jumlah murid sekolah, iaitu sebanyak 1,154 orang sehingga 25 Februari 2022. Di kalangan murid tersebut, yang jumlah lelaki adalah sebanyak 518 orang dan jumlah perempuan ialah sebanyak 636 orang. Gambar ini menunjukkan bahawa jumlah kelas sekolah yang sebanyak 45 kelas dan juga bilangan murid ikut setiap tingkatan. Seterusnya, untuk jumlah murid asrama sehingga 25 Februari 2022, seramai 475 penghuni asrama di sekolah kami. Di kalangannya, lelaki adalah sebanyak 183, manakala jumlah perempuan penghuni asrama adalah sebanyak 292 orang. Seterusnya, slide ini telah menunjukkan 8 jenis bantuan atau beasiswa yang telah diberlakukan di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Dari 8 jenis bantuan dan beasiswa yang telah ditawarkan, sebanyak 1,694 pelajar telah mendapat manfaat daripada bantuan atau beasiswa tersebut. Maka, peratus dengan jumlah murid dalam sekolah yang telah menerima bantuan atau beasiswa adalah sebanyak 145.90%. Untuk makluman ibu bapa, program vaksinasi murid untuk COVID-19
telah dijalankan terhadap semua murid di SMK Luar Bandar Nombor 1 Sibu pada bulan September dan Oktober tahun 2021. Berdasarkan rumusan, sebanyak 90% murid di sekolah SMK Luar Bandar Nombor 1 Sibu telah menerima dos yang lengkap untuk vaksin COVID-19. Seterusnya, gambar slide tersebut menunjukkan bahawa detik-detik program pendaftaran kemasukan asrama semasa bulan Oktober 2021 dan juga bulan Januari 2022. Talimat pengurusan asrama juga diadakan pada hari yang sama untuk memberi penerangan dan talimat tentang pengurusan asrama. Untuk makluman ibu bapa, Majlis Apresiasi Tahunan Sekolah SMK Luar Bandar Nombor 1 Sibu telah berjaya dilaksanakan pada 10 Disember 2021 dengan menggunakan cara online. Selain itu, sekolah kami juga mengadakan majlis penghargaan dan penyerahan sijil apresiasi pengawas sekolah pada bulan November yang lepas. Akhir di sini yang dikongsi merupakan detik-detik kedatangan murid asrama atau harian, situasi PDP murid bersemuka bagi sistem penghiburan, situasi waktu rehat di kantin atau di dewan makan dan juga proses penyerahan murid dari pakar sekolah di bawah sistem SOP yang baru. Sekian sahaja laporan daripada bahagian hal ehwal murid SMK Luar Bandar Nombor 1 Sibu. Bagi pihak sekolah, saya ingin berucap berbanyak-banyak terima kasih atas kerjasama dan sokongan yang diberi oleh tuan-tuan dan puan-puan selama ini terhadap pihak sekolah kami. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, visi sekolah kami ialah sekolah unggul generasi cemerlang. Justru ingin saya menyuruh di sini supaya para ibu bapa dapat terus peka terhadap perkembangan terkini anak terutama dalam pembelajaran harian serta memberi kerjasama kepada pihak sekolah kami dalam menjaga kebajikan dan keselamatan murid SMK Luar Bandar Sibu. Diharapkan kerjasama dan sokongan yang diberi oleh para ibu bapa, disiplin dan sasya murid akan dapat terus dijaga dan dipentingkan untuk menjamin kecemerlangan murid dan sekolah. Sekian sahaja. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Chiu Sun Si atas pembentangan itu sebentar tadi. Seterusnya, kita akan saksikan pembentangan laporan unit ko-kurikulum bagi tahun 2022 oleh penolong kanan ko-kurikulum SMK Luar Bandar Nombor 1 Sibu Encik Ibrahim bin Jaha. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Selamat pagi kepada Yang di-Pertua PIBG SMK Luar Bandar, Encik Wesley Amis, Puan Pengetua, Puan Lau Si Yi, semua penolong kanan, semua ahli exco PIBG, semua guru, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Daripada unit ko-kurikulum SMK Luar Bandar, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang ke mesyuarat tahunan PIBG 2022. Yang dipaparkan pada pagi ini ialah pencapaian kelab dan persatuan, di mana GPS kelab persatuan sekolah kita ialah 2.11, peratusan GPS kelab dan persatuan ialah 72.25%. Sementara bagi pencapaian sukan dan permainan, GPS sukan dan permainan ialah 2.29, peratusan GPS sukan dan permainan ialah 67.75%. Seterusnya,
pencapaian badan beruniform. GPS badan beruniform ialah 2.19. Peratusan untuk GPS badan beruniform ialah 70.25%. Seterusnya ialah pencapaian keseluruhan PAJSK 2021, di mana GPS co-curriculum kita ialah 2.08. Peratusan GPS co-curriculum ialah 73%. Saya ingin mengucap terima kasih kepada semua guru yang terlibat untuk menjayakan aktiviti co-curriculum, kepada PIBG dan khasnya kepada Puan Pengetua atas sokongan yang begitu jitu kepada kami. Menyentuh tentang masa dan waktu perjumpaan. Perjumpaan untuk kelab dan persatuan kita akan buat 12 kali, iaitu pada hari Selasa. Perjumpaan unit beruniform 12 kali. Pada hari Rabu, perjumpaan sukan dan permainan 12 kali pada hari Khamis. Dan masa perjumpaan tersebut ialah pada pukul 1 hingga 2 petang, iaitu lebih kurang sejam untuk setiap bidang tersebut, iaitu untuk kelab persatuan, unit beruniform dan sukan dan permainan. Dan berikut adalah tarikh-tarikh perjumpaan Kurikulum 2022. Pada 29 hingga 31 Mac 2022, kita telah memulakan aktiviti secara online dengan menggunakan Google Form untuk soalan kuis setiap bidang, iaitu untuk kelab persatuan, sukan permainan dan juga badan beruniform. Memandangkan sekolah akan dibuka semula secara bersemuka, maka kita akan mulakan aktiviti pada 12 April sehingga 29 September 2022 dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kehadiran pelajar untuk aktiviti co-curriculum adalah wajib. Mungkin ada persoalan daripada ibu bapa, mengapa diwajib? Kerana atas arahan dan perkeliling yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerana kerana kehadiran dan aktiviti yang dibuat adalah dinilai dan direkod untuk markah PAJSK seperti mana yang ditunjukkan dalam slide pertama, kedua, ketiga dan keempat tadi. Itulah markah PAJSK oleh pelajar. Seterusnya, bagi menyokong lagi aktiviti co-curriculum di peringkat daerah dan juga negeri, maka pihak PPD dan JPN telah akan mengadakan pertandingan e-emas co-curriculum. Antara pertandingan yang akan diadakan dan contoh yang saya beri ialah Mathematics Online Quiz Challenge, iaitu untuk bidang STEM. Contoh seterusnya ialah pertandingan seni visual sekolah menengah untuk seni dan banyak lagi aktiviti yang lebih kurang 70 jenis aktiviti. Dengan itu, harapan kita di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, kita mohon kerjasama ibu bapa untuk menyokong pihak sekolah dalam penglibatan aktiviti co-curriculum supaya lebih cemerlang lagi dalam co-curriculum.
lain daripada kurikulum sekolah. Kerana kedua-dua bidang ini adalah amat penting bagi pelajar-pelajar kita. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ibrahim atas pembentangan itu sebentar tadi. Seterusnya, kita akan saksikan pembentangan laporan unit tingkatan 6 bagi tahun 2022 oleh penolong kanan tingkatan 6 SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Cik Kong Tai Te. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam sejahtera daripada unit tingkatan 6. Saya akan kongsikan sedikit maklumat laporan aktiviti bagi 3 bidang di tingkatan 6 iaitu kurikulum, HEM dan co-kurikulum untuk makluman para ibu bapa. Saya mulakan dengan perkongsian maklumat dan laporan aktiviti untuk bidang kurikulum. Perkara pertama yang saya ingin kongsikan ialah keputusan akhir bagi kertas muat untuk tahun 2021. Seramai 54 calon telah menduduki peperiksaan ini. Keputusan terbaik ialah band 4.5. Hanya seorang saja pelajar yang berjaya mendapat band ini. Bagi band 4 pula, terdapat 5 orang. Band 3.5 mempunyai 25 orang, band 3 18 orang, band 2.5 4 orang dan 1 orang tidak mempunyai keputusan kerana tidak hadir untuk peperiksaan. Untuk makluman para ibu bapa, band tertinggi bagi kertas muat ialah band 6. Dan kertas muat wajib diambil oleh semua pelajar tingkatan 6 sebagai salah satu syarat untuk kemasukan ke universiti. Perkara yang kedua yang ingin saya kongsikan dengan para ibu bapa, khususnya yang mempunyai anak di tingkatan 6 sekarang, ialah berkenaan tarikh-tarikh peperiksaan awam. Peperiksaan yang akan datang ialah peperiksaan semester 3, kohort 2021 di mana dijadualkan pada 18 hingga 26 Mei 2022. Selepas semester 3, kohort 2021 ialah peperiksaan ulangan semester 2, kohort 2021 dijadualkan bermula pada 13 hingga 16 Jun 2022 dan yang terakhir semester 2 kohort 2022 bermula pada 22 hingga 30 Ogos 2022. Seterusnya, saya ingin kongsikan pula laporan untuk beberapa aktiviti yang telah dilaksanakan di bawah bidang kurikulum daripada awal tahun. Aktiviti yang pertama yang saya nak kongsikan dekat sini ialah kelas menuju mercu. Kelas menuju mercu ialah kelas tambahan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada semua pelajar tingkatan 6 untuk tempoh sepanjang tahun, tidak kira semester 1, 2 ataupun 3. Kelas menuju mercu adalah salah satu usaha pihak sekolah untuk membantu dan menyiapkan semua pelajar tingkatan 6 bagi menduduki peperiksaan awam khususnya. Aktiviti yang kedua ialah pecutan akhir semester 1 2022 dan ulangan semester 1 2022 yang telah dijalankan pada 7 hingga 11 Februari 2022. Dan aktiviti yang ketiga ialah taklimat peperiksaan. Taklimat peperiksaan yang telah dilaksanakan pada 11 Februari 2022 iaitu taklimat peperiksaan untuk semester 1 2022 dan juga ulangan semester 1 2021 yang telah dilaksanakan oleh unit peperiksaan. Aktiviti yang terakhir yang saya nak kongsikan dekat sini daripada bidang kurikulum ialah aktiviti pembentangan kerja khusus oleh pelajar kohort 2021 yang telah dijalankan pada bulan Februari 2022 bagi 2 mata pelajaran iaitu geografi dan pengajian perniagaan. Bagi bidang HEM, buat masa ini belum lagi ada apa-apa lagi aktiviti ataupun program berkaitan HEM dilaksanakan kerana tumpuan diberikan untuk persediaan peperiksaan. Oleh itu, saya kongsikan di sini ialah aktiviti yang telah dilaksanakan oleh HEM pada tahun lepas. Antara aktiviti kelolaan HEM pada tahun lepas, yang pertama ialah ceramah kejaya yang dilaksanakan pada 1 September 2021 secara online.
Seterusnya, taklimat unit however murid bilangan 12021 pada 26 Julai 2021 juga dilaksanakan secara online. Seterusnya, taklimat unit however murid bilangan kedua 2021 yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2021 secara bersemuka, yang ini dilaksanakan selepas sekolah dibuka, selepas penutupan PKP. Seterusnya taklimat unit however murid bilangan ketiga pada tahun 2021 yang dilaksanakan pada 30 November juga secara bersemuka. Dan intipati taklimat unit however murid banyak memfokuskan kepada pelaksanaan sistem SSDM dan juga sasiah terpuji pelajar dalam usaha sekolah untuk mewujudkan pelajar yang bersasiah tinggi dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Seterusnya ialah perkongsian untuk aktiviti core curriculum tingkatan 6. Disebabkan aktiviti core curriculum untuk tahun 2022 baru mula dilaksanakan, laporan aktiviti masih belum ada. Jadi saya kongsikan di sini aktiviti core curriculum yang telah dilaksanakan pada tahun lepas untuk makluman para ibu bapa. Antara aktiviti yang telah dilaksanakan ada aktiviti ikatan tali temali di bawah kelolaan unit Kadet Polis tingkatan 6 yang telah dilaksanakan daripada bulan Julai sampai kepada bulan Ogos tahun 2021, dan dikongsikan dekat sini sedikitlah gambar berkaitan dengan aktiviti ikatan tali temali yang dijalankan oleh pelajar tingkatan 6. Selain daripada itu, aktiviti seterusnya untuk aktiviti koke yang dijalankan pada tahun lepas ialah aktiviti menghasilkan barang menggunakan bahan terpakai yang dianjurkan oleh Kelab Alam Sekitar. Tempoh pelaksanaan aktiviti ini adalah daripada 8 Julai hingga 5 Ogos. Dan berikut ialah gambar hasil produk yang terhasil daripada bahan terpakai yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar tingkatan 6 lah. Dan akhir sekali ialah aktiviti penghasilan buku skrap sukan oleh Kelab Bola Tampar tingkatan 6 yang dilaksanakan pada tahun lepas daripada bulan Julai sampai kepada bulan Ogos. Dan berikut ialah gambarlah berkaitan dengan aktiviti penghasilan buku skrap ini. Dengan itu, sekian sahaja laporan daripada unit tingkatan 6. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Kong Tai Teh atas pembentangan itu sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya sesi tersebut, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Bertiup bayu di pantai indah, burung kedidi terbang melayang. Mana yang kurang, silap dan salah, jangan menjadi bekalan pulang. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, majlis kita berakhir di sini. Saya mewakili pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dan guru yang mengikuti mesyuarat kita pada hari ini. Semoga kita bersua lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Setiasa